persiapan jentera parti, sepanjang ingatan saya dah melalui 7 kali pilihan raya dalam situasi-situasi yang berbeza yang cukup mencabar. Saya berani menyatakan bahawasanya persiapan yang sedang dilakukan oleh kerajaan, oleh Jentera Barisan Nasional, oleh UMNO sebenarnya adalah yang terbaik. Saya tidak pernah lihat bagaimana arahan-arahan kerja yang cukup sistematik dan bagaimana langkah-langkah pengurusan maklumat, pengurusan data, pengurusan jentera sedang berjalan sebenarnya. Cuma barangkali pendekatan kali ini sedikit berbeza, bahawasanya kita tidak mewar-warkan sesuatu yang kita tidak perlu war-warkan. Sebab kalau kita lakukan sesuatu itu berupa strategi, maka tidak semua strategi itu harus kita kongsikan dengan khalayak. Harus ada kebijaksanaan di situ. Ada perkara tidak perlu kepada hebahan, tapi tidak bermakna dia tidak penting, dan juga tidak bermakna dia tidak bergerak, tidak berlaku. Ya. Sebenarnya banyak sekali aktiviti yang sedang dijalankan dan diarahkan, diperturunkan oleh parti, termasuk gerakan-gerakan penerangan. Siapa yang tahu, misalnya saya sebagai ketua penerangan, saya mempunyai outfit di bawah hampir 60,000 yang boleh terima mesej kepada saya hanya pada satu petikan jari, dan saya boleh membuat posting unlimited kepada satu rangkaian besar. Sepanjang ingatan saya, kita tidak pernah mempunyai outfit yang sedemikian. Dan sebab itu juga kita lihat sekarang ini prestasi pihak kerajaan berbanding dengan opposition, kita berada di hadapan. Bahagian yang mendahului presiden di mana dia dah umumkan calon-calon mereka, adakah akan menjejaskan planning Tan Sri ni? Tak apa, kita kena sentiasa ingat, bila kita menguruskan parti politik itu banyak ragam. Bukan saja sekarang, daripada dulu pun. Tapi dia tak seharusnya announce kan? Tidak mengapa, mereka harus tahu. Kalau mereka tak tahu sebelum buat, yang mereka buat itu tak betul, misalnya, kita boleh peringatkan. Kita mesti berjiwa besar dalam pengurusan sebuah parti yang besar. Tidak semestinya semuanya bebas daripada melakukan kesilapan. Jadi kalau ada mereka lakukan kesilapan, saya lebih percaya pada pendekatan kita dalam satu keluarga UMNO, kita boleh tegur-menegur. Tidak ada masalah. Ada juga yang misalnya arahan suruh laksanakan tapi slow misalnya. UMNO ni tidak serupa dengan parti-parti serpihannya. Kita satu parti yang besar, ahlinya ramai, kita juga akan bertanding di banyak kerusi dan sebagainya. Jadi kalau ada satu dua peristiwa ataupun satu dua individu yang dilihat melakukan sesuatu yang not in tandem with the party in general, biasanya kita dalam majlis tertinggi, presiden akan membuat peringatan-peringatan. Yang penting sekalinya ialah jangan bersikap individualistik, jangan mengutamakan agenda politik pribadi mendahului kepentingan politik parti dan negara. Masing-masing kalaupun mungkin ada cita-cita, ada keinginan nak dapat jawatan, nak itu, nak ini, nak jadi calon, nak dapat jawatan tinggi dalam parti, tidak mengapa. Tapi kita harus membendung perkara itu supaya kita mesti mendahulukan kepentingan parti. Macam sekarang ini, seluruh jentera parti mesti fokus kepada memastikan parti menang dalam pilihan raya. Dan itu tidak boleh dibuat secara individual. Kita mesti utamakan sepasukan. Kita kena ambil iktibar kenapa dalam pembangkang sekarang menjadi kelam kabut. Macam saya kena katakan tadi, sebab dalam pembangkang masing-masing nak menonjolkan individu dan mereka tidak berlaku jujur antara satu sama lain. Jadi ini mereka akan jadi, orang kata, jadi makanan satu sama lain lah. Sekarang ini keadilan dengan Parti Tun Mahathir sekarang menjadi mangsa kepada DAP. Sebab DAP dah nampak mereka boleh divide and rule, rakan mereka sendiri. Dan ini bukan satu perkara tersembunyi. Dalam DAP mereka telah menyebut apa sebenarnya nak mereka buat dengan PKR, apa mereka nak buat dengan PAS. Satu ketika dulu mereka sanggup ambil PAS nak mengurangkan pengaruh PKR dalam gabungan Pakatan Pembangkang sendiri. Artinya tidak ada kejujuran dalam komponen. Macam juga sekarang
Kalau mereka menghormati Tun Mahathir, kenapa dalam keadaan Tun Mahathir hadir dan belum setuju, mereka mengangkat plakat Anwar 4PM? Tak maknanya tak ada keikhlasan. Dan Tun Mahathir tak boleh nak menyembunyikan perasaan kerana dia orang yang tegas dengan pendirian dia sendiri. Lalu dia mengeluar pula statement dia bersedia jadi PM. Apa maknanya tu? Indirectly dia tak mahu menerima Anwar. Kemudian Anwar pula keluar kenyataan balas, Tun Mahathir boleh jadi PM kalau dipersetujui Pakatan Harapan. Kerana dia dah tahu Pakatan Harapan tak setuju Dr. Mahathir jadi PM. Jadi ini semua dengan sendirinya lah menjadikan gabungan itu rapuh, dan ini sangat berbahaya. Untuk jadi pembangkang okey, tapi kalau untuk diberikan mandat yang besar memikul tanggungjawab memerintah negara, itu boleh membawa kepada porak-poranda kepada negara apabila parti yang memerintah itu tidak stabil dari segi dasar-dasar mereka. Mereka nak membina persepsi yang negatif terhadap kerajaan supaya menutup kejayaan kerajaan, dan mereka nak membina hate politik supaya bila benci kita menolak kerajaan. Tapi itu cara mereka, itu pendekatan mereka. Dan kita dalam kerajaan terutamanya, kita tidak boleh membiarkan menyuburkan hate politics. Kita juga tidak boleh, orang kata, tidak berkata benar pada rakyat dengan cuba membina persepsi tanpa bersandarkan realiti. Kerajaan mesti actually deliver, sebab segala-galanya adalah perkara yang akhirnya lambat laun akan dilihat juga oleh rakyat. Misalnya sekarang ini, bila kita bercakap tentang ekonomi, politik persepsi kata Malaysia bankrupt, politik persepsi kata rakyat merana, iaitu mereka cuba membina satu persepsi. Tapi politik kerajaan, kita membentuk plan transformasi ekonomi, kita menyusun semula sistem percukaian, kita mengawal supaya defisit kita berada pada satu tahap yang tertentu, kita menarik pelabur-pelabur supaya ekonomi kita terus berkembang. Jadi itu kerja orang di sebelah kerajaan, dan kita akhirnya melihat hasil. Politik persepsi, dia tidak nampak ada apa-apa hasil, dia cuba nak panjangkan isu. Tapi politik apa yang dilakukan oleh Barisan Nasional, dia ada tangible values, dia ada nilai yang akhirnya boleh dirasai oleh rakyat. Misalnya dalam situasi sekarang, sepatutnya kita berada dalam recession, kita patut juga berada dalam keadaan defisit yang membengkak, membesar. Kita juga patut berada dalam keadaan orang kata cost of living menjadi semakin parah. Tapi oleh kerana kita melakukan tindakan-tindakan tertentu, misalnya ekonomi kita boleh berkembang suku tahun pertama pada kadar 5.6%, yang mana tidak berlaku hatta di negara-negara maju, di negara-negara yang ekonominya kuat sekalipun, dia tak boleh capai macam kita capai. Begitu juga recession dapat dikekang, inflasi dapat dikawal. Jadi hasil tu akan dapat dirasai oleh rakyat. Sebenarnya kalau diikutkan, ekonomi kita sekarang patut berada dalam keadaan cukup teruk berbanding dengan tahun dulu-dulu, sebab tak pernah berlaku dalam tempoh yang panjang. Misalnya kejatuhan harga minyak itu turun pada satu tahap yang begitu tinggi, yang menyebabkan negara kehilangan puluhan bilion pendapatan. Tapi begitu pun berlaku, kita dapati agenda pembangunan, kemudahan rakyat, bantuan subsidi dan sebagainya terus saja berjalan seolah-olah harga minyak duduk pada taraf biasa. Itu berlaku kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, orang kata biting the bullet. Dia mengambil risiko untuk tidak popular pada jangka pendek, tetapi berpegang dan menguruskan ekonomi secara bertanggungjawab. Jadi tak popular awalannya, tetapi akhirnya saya percaya sekarang ini banyak rakyat yang sudah mula melihat di mana yang dikatakan bankrupt, di mana yang dikatakan ekonomi negara, pelabur luar tak nak datang dan sebagainya yang cuba digambarkan oleh setengah pihak satu ketika dulu. Mungkin dalam masa yang pendek mereka mendapat orang kata perhatian bawa benda begitu. Tapi bila masa dah panjang macam sampai sekarang, orang nak tengok hasil sebenar, dan masa itulah menjadi saksi yang paling penting
bagi kita dalam kerajaan yang mengutamakan kepada performance. Must be performance based government. Mesti government yang berorientasikan kepada prestasi. Saya fikir itu yang lebih mustahak.